Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak didik Ustazah sekalian. Okey, baik, tajuk hari ini ialah adab bermusafir. Okey, iaitu tajuk akhlak. Okey, baik, kita tengok apa dia perbincangan isi kandungan pada hari ini. Okey. So yang pertama kita tengok maksud musafir. Okey, apa maksud bermusafir? Bermusafir maksud seseorang yang keluar daripada suatu kawasan yang dia bermukim menuju ke suatu tempat yang jaraknya melebihi 2 marhalah. Kawasan bermukim ni contohnya maknanya tempat yang kita menetap, tinggal, menetap. Contoh kita berada di Sungai Buloh. Okey, dan kita keluar ke suatu tempat yang jaraknya lebih daripada 2 marhalah. Dan ulama ada bersisih faham tentang jarak 2 marhalah dalam bentuk kilometer. Ada yang kata lebih kurang 81 hingga 90 kilometer. Jadi kita, untuk kita nak tengok jarak yang lebih kurang 81 hingga 90 ni, kita telah dianggap bermusafir. Kita boleh rujuk kepada apps ataupun aplikasi seperti Google Maps, Waze dan sebagainya. Okey, dan bila lebih pada jarak tersebut, kita telah dianggap bermusafir. Contoh dari Sungai Buloh menuju kalau utara ke Perak, kalau ke selatan tu ke Negeri Sembilan, Melaka dan sebagainya. Kalau ke timur mungkin ke Pahang. Okey. Okey, baik. Seharap nak faham secara ringkas maksud musafir. Okey, seterusnya bila kita bermusafir ni ada beberapa adab-adab tertentu yang kita digalakkan untuk mengikuti adab tersebut. Okey, antara adab-adabnya yang pertama, okey, bermusafir dengan tujuan dan niat yang baik. Contohnya kita bermusafir untuk menuntut ilmu, bermusafir untuk melancong, bermusafir untuk mengikuti pertandingan-pertandingan, bermusafir untuk apa saja tujuan dan yang baik. Yang kedua, menyediakan bekalan dan keperluan secukupnya. Contohnya keperluan dari segi kewangan, makanan, pakaian dan sebagainya. Memohon petunjuk daripada Allah dengan cara kita berdoa, kita solat hajat, kita solat sunat bermusafir supaya musafir kita tu diberkati dan dipelihara oleh Allah. Yang keempat, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga yang kita tinggalkan dan memohon mereka supaya berdoa agar Allah selamatkan perjalanan kita. Kita mohon restu dan doa daripada keluarga. Yang kelima, melantik seorang ketua jika kita bermusafir lebih daripada 3 orang. Dan ketua di sini kalau kita bermusafir bersama keluarga, ayah kita lah sebagai ketua. Dan kalau kita bersama kawan-kawan, sebaik-baiknya kita lantik seorang ketua untuk memudahkan untuk membuat keputusan. Yang keenam, tidak meninggalkan solat fardu. Okey, kita jaga solat fardu kita perbanyakkan solat sunat dan kita patuh kepada peraturan serta kita pelihara alam sekitar. Supaya kita tidak merosakkan alam sekitar, tidak menimbulkan kemarahan orang lain di tempat yang kita pergi. Okey, yang ketujuh, memperbanyakkan doa sepanjang musafir. Doa sebelum perjalanan. Semasa perjalanan kita banyakkan doa juga dan banyakkan zikir supaya diberkati oleh Allah. Yang ke-8, segera kembali kepada keluarga setelah urusan kita selesai. Okey, seterusnya kita tengok pula kelebihan bermusafir. Okay, kita dalam Islam kita digalakkan pergi ke tempat lain. Untuk yang pertama, melihat keindahan alam ciptaan Allah. Kita dapat lihat tempat lain dengan suasana yang baru, dengan budaya yang lain, dengan pemandangan yang indah. Okey, dan kita dan di akhir musafir kita tu kita dapat memupuk rasa syukur dan betapa kagumnya dengan kebesaran Allah. Yang kedua, doa orang bermusafir ni dimakbulkan oleh Allah. Antara doa yang makbul ialah doa orang yang bermusafir. Jadi sebab kita menempuhi pelbagai kepayahan dan kesusahan, jadi doa kita tu akan diangkat oleh Allah. Yang ketiga, bila kita dapat berjalan ke tempat lain, kita akan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan dapat meningkatkan keimanan. Orang kata jauh berjalan, luas pemandangan. Okay, dan di situlah kita dapat meningkatkan ilmu dan pengalaman kita di tempat yang kita tuju. Seterusnya, mendidik diri kita menjadi hamba yang sabar, menempuh kesusahan, jarak perjalanan yang jauh. Okey, dan seterusnya, bila kita menempuhi semuanya dengan sabar dan tenang, kita akan mendidik diri lebih bersyukur. Bergaul dan berkenalan dengan pelbagai bangsa dan budaya, di antara adab ni, di antara kelebihan kita bermusafir.
Okey, seterusnya kita tengok pula rukhsah ataupun kelonggaran yang Allah beri kepada orang bermusafir. Untuk orang bermusafir ada beberapa kemudahan yang Allah beri. Yang pertama, diharuskan mengqasar solat. Qasar solat ni maksudnya memendekkan solat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Antara solat yang boleh diqasarkan ialah solat zuhur, asar dan isyak. So lebih mudah bagi kita untuk solat 2 rakaat. Yang kedua, diharuskan menjamakkan solat. Jamak bermaksud menghimpunkan 2 solat fardu dalam satu waktu. Contoh solat yang boleh dijamakkan, zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Jadi solat kita akan diberi kemudahan oleh Allah. Jadi kita pun selesa sebab kita menempuhi kesusahan semasa bermusafir. Yang ketiga, diharuskan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Walau bagaimanapun, sekiranya kita rasa kita mampu meneruskan puasa, boleh juga teruskan berpuasa. Itu di antara rukhsah semasa bermusafir. Okey, seterusnya hukum bermusafir. Ada 5 hukum bagi orang yang bermusafir. Yang pertama, wajib. Maksudnya wajib bermusafir untuk menunaikan sesuatu kewajipan apabila cukup syarat. Antaranya ialah menunaikan fardu haji di Mekah. Okey, menuntut ilmu. Ini adalah antara perkara wajib semasa bermusafir. Yang kedua, hukum bermusafir menjadi sunat. Untuk apa sunat? Untuk melakukan perkara-perkara yang sunat dalam agama. Contoh, menziarahi Masjid An-Nabawi di Madinah, menziarahi Masjidil Haram di Mekah, menziarahi Masjidil Aqsa di Palestin. Itu semua adalah tempat-tempat yang sunat kita kunjungi. Yang kedua, menghubungkan silaturahim. Contoh, menziarahi keluarga di kampung, datuk nenek, ibu bapa dan sebagainya. Itu pun adalah perkara sunat dalam agama. Yang ketiga, hukum bermusafir menjadi harus untuk melakukan perkara-perkara yang harus seperti berniaga ataupun bermuamalat, nikah kahwin dan sebagainya, menyertai pertandingan-pertandingan sukan, bermusafir untuk melihat keindahan alam. Itu semua adalah harus semasa bermusafir. Makruh bermusafir untuk melakukan perkara yang sia-sia, yang tiada faedahnya kepada kita. Contoh, bermusafir tanpa tujuan dan matlamat. Okey, kita beli tiket bas, kita start enjin kereta, kita bermusafir tanpa tujuan. Itu adalah perkara yang sia-sia bagi kita. Yang kelima, haram bermusafir untuk melakukan perkara yang haram. Perkara haram ni boleh menimbulkan dosa. Contoh, menonton konsert liar, pergaulan bebas, bermusafir untuk berjudi, berzina dan sebagainya. Isteri bermusafir tanpa izin suami, itu adalah perkara yang haram. Okey, jadi saudara, anak-anak faham hukum bermusafir. Okey, seterusnya hikmah beradab semasa bermusafir. Kenapa kita kena beradab semasa kita bermusafir? Yang pertama, perjalanan kita diberkati oleh Allah sebab kita memohon petunjuk Allah, kita berdoa, kita solat sunat sebagainya. Jadi insya-Allah perjalanan kita tu dalam peliharaan Allah. Yang kedua, memberi ketenangan hati. Dia ada kaitan dengan yang pertama tadi. Bila perjalanan kita dirahmati Allah, jadi hati kita tenang. Bila hati kita tenang, seterusnya perjalanan menjadi mudah dan lancar. Kita rancang segala-galanya, kita sediakan bekalan secukupnya, kita uruskan segala keperluan keluarga yang kita tinggalkan. Jadi segalanya menjadi mudah. Dan yang keempat, hikmah beradab semasa bermusafir mendidik jiwa menjadi seorang yang berdisiplin. Kita ikut peraturan tempat yang kita pergi, dan kita tidak merosakkan alam sekitar. Kita mengikut segala peraturan yang ditetapkan oleh Islam, maka kita dapat berdisiplin. Okey, jadi itulah di antara isi kandungan pelajaran pada hari ini. Terima kasih di atas perhatian anak-anak semua. Semoga mendapat info tentang adab bermusafir. Syukran, alhamdulillah, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.